sikit berkenaan dengan projek, iaitu assessment yang akan libatkan 20%, 20% from carry mark lah. So it's quite big percentage lah untuk you core. Sekejap saya share. Sekarang semua nampak yang saya share ni? Nampak Doktor? Nampak Okey. Doktor. Okey. Jadi kita nak bincang sikit berkenaan dengan apa benda yang you all kena prepare lah untuk our project. Jadi sebelum ni saya namakan project ni Geo2 Pro lah. Geo2 Pro tu maksudnya Geotechnical 2 Geotechnical 2 project. Jadi ni adalah instruction. Saya tak pasti sama ada saya dah share belum dalam kita punya author. Kalau tak silap saya dah share. Dah ada belum dalam author untuk this instruction? Ada. Okay, so saya tinggal terangkan je lah, nanti awak tinggal tengok-tengok balik semula. Jadi setiap grup akan ada 5 hingga 6 orang dalam satu grup, maksimum 6 orang lah. So yang rasminya 5. Kecuali kalau kita ada lebihan tu baru kita ambil 6 orang lah. Kita punya tema adalah problematic soils and ground improvement. Jadi apa yang awak kena cari ialah first kali kena cari at least 5 articles yang related to chosen. Sorry. Saya pakai pen. Okay. So 5 articles ni yang minimum lah. Minimum sources sumber yang awak dapat berkaitan dengan ground improvement yang awak nak fokus. Kemudian apa yang awak kena sediakan ialah report, bukan poster lah kat sini. Sini pasal kita akan PJJ, jarak jauh punya. Jadi kita akan dalam bentuk slide lah, presentation. Jadi report tu adalah final report. Kemudian kita ada presentation, PowerPoint lah. Kemudian kita kat sini, kalau sebelum ni kita buat dalam bentuk model, tapi kita tak buat model lah. Pasal kita tak buat secara fizikal. Tapi apa yang kita akan tukar adalah masa presentation tu, buatlah macam mana awak nak tunjukkan. Ikut kreativiti lah senang cerita. Kreativiti based on study yang kita buat. Okay. Jadi, ni yang mana ni? Macam salah je saya buka. Yang lama ni. Sorry lain lah. Kejap sorry. Okay, yang ini baru betul kot. Okay. Ni baru betul.
Okey, untuk progress report kemudian final report, kat sini kita tukar yang model tu sebagai progress report dan kemudian kita ada presentation video yang mana kita letakkan maksimum adalah 15 minit. Jadi janganlah buat panjang-panjang sangat 15 minit tu, tapi kata orang walaupun tak panjang tapi solid lah dia punya content. Kemudian semua group akan hantar final report dan akan present pada minggu ke-10. Minggu ke-10 iaitu yang akan berakhir pada 19 Mei 2022. Project progress akan disediakan sebanyak 3 kali, iaitu pada minggu ke-4, ke-6 dan ke-8. Doktor, Ya, saya. doktor ada record ke? Saya tak record. Oh, Macam okey. mana nak record? Dia ada titik. Titik? Dia ada yang bentuk segitiga dekat bawah tu. Cuba tekan. Selalunya ada kat situ. Segitiga, Belah kanan bawah sekali. belah kanan bawah sekali. Dia ada petak-petak. Doktor keluar pergi kat meeting. Dekat? Google Meet. Okey, sekarang kat Google Meet. Maksud saya dia ada bawah tu ada yang segitiga tu. Segitiga. Ada segitiga ni, segitiga, 4 segi, bulat. Tapi dia tulis whiteboarding ni kat sini. Rasanya tak ada dah doktor. Google Meet dah mansuhkan recording tu. Oh ya ke? Sebelum lepas lagi. Tu sekarang tukar pergi Microsoft Team. Microsoft Team masih boleh record. Oh, Microsoft Team Okey, lepas ni saya cuba Microsoft Team. So for today kita carry on dululah apa yang ada ni Okey, boleh? Boleh doktor. Alright. So tadi sampai mana tadi? Lupa dah. Project progress. So project progress kita akan buat 3 kali, iaitu pada minggu ke-4, ke-6 dan ke-8. Jadi semua grup akan hantar 3 project progress. Kemudian untuk final report, markahnya adalah 5%. Progress report, 3 report adalah 7.5% dan final video presentation 7.5%. Jadi total marks adalah 20%, 20% daripada keseluruhan. Ini adalah appendix yang bagaimana markah report dinilai. Saya letakkan jadi senang untuk awak tengoklah. Kalau nak dapat target, nak dapat excellent tu ikutlah yang excellent punya requirement. Tapi kalau nak target fair pun boleh je, tak ada masalah. Ikut target lah. Saya letak sini adalah based on dia punya rubrik. Okay. Jadi ini adalah untuk pemarkahan report, final report. Kemudian ini adalah pemarkahan untuk progress report. Progress report. Jadi kita ada 3. Jadi setiap kali hantar tu dia akan ada 2.5%. Jadi kali 3, 7.5% untuk progress report. Kemudian akhir sekali adalah presentation. Jadi presentation kat sini saya ada tunjukkanlah kriteria-kriteria yang perlu ada supaya markah awak adalah yang paling maksimum. Okey. Okey. Ini adalah guideline for report. Jadi report ni awak ikut je lah format ni. Pastikan ikut format ni. Dia macam bentuk journal lah. Kemudian guideline for minute of meeting. Ada juga saya letakkan kat sini dia punya template ataupun contoh dia. So awak ikut je lah dia punya contoh. Jadi kita tengok balik yang tadi. Ini yang salah tadi. Okey, saya bagi satu contoh untuk dapat gambaran apa jenis projek. Jadi first progress pada asalnya adalah awak pilih dulu jenis tanah yang bermasalah.
Jadi problematic solves. Itu benda pertama yang awak kena decide antara awak lah dalam group. Tanah mana yang awak nak fokuskan. Jadi saya bagi contoh kat dalam ni pit soil, tanah gambut. Jadi dalam first progress apa yang kena ada ialah background of pit soil. Jadi kenapa pit ni, apa masalah dia, kat mana kita boleh temui, kalau dekat Malaysia ni apa masalah dia. Jadi itu antara benda-benda yang first progress yang basically kita kena ada lah. Sebaiknya dalam minute of meeting tu awak list lah apa yang paper-paper yang awak ada rujuk dan sebagainya. Pasal saya akan tengok dari segi kerjasama lah, especially kerjasama lah dalam kumpulan untuk mencari maklumat yang diperlukan. Ini adalah contoh karakteristik, typical karakteristik of the pit properties in Malaysia and in the world lah. So the range, the type of the pit, fibrous, medium pit ataupun kita panggil hemic ataupun amorphous yang ketiga. Kemudian ni, this is a distribution of the pit soil in Malaysia, Peninsula Malaysia. So mungkin kalau awak nak fokuskan dekat Sabah Sarawak pun boleh. Pasal macam contoh pit paling kritikal adalah di Sarawak. Jadi siapa ada orang Sarawak sini, dia baguslah ambil pasal tanah pit. Johor adalah yang dalam Semenanjung dia ketiga terbesar selepas Pahang dan Selangor. Jadi kenapa saya bulat Johor ni, contohlah kalau awak nak fokus dekat Johor pit, apa yang typical pitnya Johor dan apa yang berlaku pada pit Johor buat masa sekarang. Kemudian dah dapat yang pertama punya progress. The second progress, baru kita pergi kepada possible solutions untuk pit improvement. Okay, ini adalah contoh pit improvement punya solution. Jadi contoh the avoidance, excavation and displacement, dan finally left in place. Jadi dia macam-macam dia ada strength improvement, dia ada preloading method, surcharge method, stage construction method. Kemudian bawah load modification dia ada profile lowering dan sebagainya lah. Jadi dia banyak potential method tu banyak. Kat sinilah awak akan discuss dalam second progress ni apa jenis-jenis yang possible solution dalam menyelesaikan masalah di tanah yang awak pilih. Tak ada masalah kalau tanah yang sama, pasal jenis tanah masalah ni dia sama je kan. Ada clay, ada pit, ada marine clay, ada collapsible soil expansion soil dan sebagainya. Tapi content tu takkan samalah, pasal cara awak mencari tu akan berbeza kan. Biasanya content takkan sama. The way you write your report pun akan berbeza lah. The content akan berbeza. Ini adalah dalam progress 2 cerita sikit lah apa jenis-jenis dia punya type of construction. Kemudian third progress ialah apa cadangan awak, apa cadangan kumpulan awak daripada banyak-banyak solution tu. The final progress awak cadang, katakan pit left in place adalah yang awak rasakan sesuai untuk di Johor punya gambut. Why? Jadi awak kena justify lah apa yang awak pilih, dan detailkan. Jadi itulah serba sedikit dia punya flow, macam mana awak menyediakan progress report, dan kemudian basically you compile everything, then include dalam you punya final report dan submit final report. Cuma final report tu ikut je lah kriteria dia tu tadi. Kemudian ini sebenarnya contoh apa yang kita buat sebelum ni, sebelum PKP. Sebelum PKP kita physical, so kita buat macam contest. Kita panggil dia Geotechnical Festival. Jadi semua orang akan buat model masing-masing, kemudian dia present model tu. Jadi since awak semua kat rumah masing-masing, agak sukar untuk kita buat dalam bentuk model. Jadi kita fahamlah masalah tu. Jadi apa yang kita buat ialah awak buatlah presentation yang sebaiknya. Presentation yang sebaiknya, ambillah contoh-contoh daripada model-model daripada mana-mana yang boleh
represent apa yang group awak buat. Okay. Jadi kalau dulu sebelum ni kita panggil semua pesyarah FCAP untuk jadi panel. Jadi semua orang kena bersoal jawab lah. Bersoal jawab. Tapi seronok lah pasal masa ni kita boleh mohon kewangan apa semua dan masa ni PM Dr. Aziman masa ni dia adalah ketua jabatan. Jadi dia yang merasmikan dan sebagainya lah. Kita juga ada hadiah dan sebagainya. Tapi untuk this time kita tak dapatlah nak buat macam ni. Apa yang kita dapat buat ialah buat presentation yang terbaik lah. So far untuk projek ada apa-apa soalan? Tak ada Doktor. Okay, clear Okay, baguslah. Kalau clear, kita boleh sambung terus pada kita punya slide. Boleh So sekarang pukul 10.30. Saya tak pasti habis berapa lama, mungkin taklah begitu lama. Yang pastinya sebelum pukul 1 lah untuk pengenalan chapter 1 ni. Okey. Sekarang kita pergi kepada chapter 1, flow in soil, aliran dalam tanah. Jadi aliran dalam tanah ni maksudnya senang cerita air lah air dalam tanah. Jadi air ni adalah faktor yang paling signifikan, yang paling utama yang menentukan sifat tanah. Jadi that's why chapter 1 ni adalah sangat penting untuk kita faham sifat tanah based on how much flow in and dia punya medium lah soil medium. Jadi macam saya pernah katakan sebelum ni, geoteknik ni ataupun soil mechanics, dia adalah sangat berkait rapat dengan air. Kalau tanpa air, tak perlu pun kita subjek geoteknik ni dan soil mechanics punya subjek. Tapi disebabkan air, maka kita pun perlulah memahami. Jadi dengan mengetahui apa yang berlaku dalam tanah berkaitan air ni, kita akan dapat bayangan tentang jenis tanah, apa masalah tanah tu. Kita akan kenal tanah tersebut lah. Once kita kenal, barulah kita dapat cadangkan ataupun kita dapat reka bentuk satu-satu benda, struktur di atas tanah dengan lebih baik. Jadi itulah sebabnya kita nak tahu flow in soil. Jadi flow in soil ni banyaklah dia punya struktur. Baik daripada di sungai, di laut, di darat, semua akan melibatkan air. Okay, dalam chapter ni kita akan pecahkan kepada 3 subchapter, iaitu capillary, shrinkage and expansion dalam subchapter yang pertama, dan second subchapter head and flow for 1 and 2 dimensional, dan third one adalah seepage analysis. Dalam seepage analysis ni kita akan cover berkaitan dengan flow net, seepage force, quicksand and liquefaction. Jadi untuk hari ni saya untuk 3 subjek ini saya pecahkan kepada 2 kali kelas lah. Jadi 1.1 dan 1.2 kita akan cuba habiskan hari ni. Dan untuk analisis kita akan pergi the next class. Cuma kalau tak silap saya, kalau tengok pada kalender, next class adalah pada 3 April. 3 April tu 1 Ramadan kalau tak silap saya. Betul Betul Doktor. Jadi masa tu cuti kan, Johor ambil cuti. Jadi mungkin saya akan prepare satu video untuk chapter 1.3. So untuk next week kita akan buat dalam bentuk asynchronous lah. Maksudnya ikut awak lah, awak nak tengok bila-bila pun that class. Then kita akan discuss dalam pada next class lagi satu kalau ada any discussion lah. Pasal saya kena buat jugalah pasal saya takut tak cukup masa untuk kita. Pasal test 2 nanti akan libatkan chapter 1 dan chapter 2.
Jadi kalau kita tak sempat nanti, macam mana nak jawab test tu nanti kan. So saya cuba je lah buat mana yang boleh. Okey, sebelum kita pergi lanjut berkenaan dengan air dalam tanah ni, kita kena faham apakah faktor yang menyebabkan air berada dalam tanah. Jadi ini yang general je, ini general. Belum masuk geoteknik lagi ni, ini baru general. Jadi yang first sekali, secara logiknya air berada dalam tanah adalah disebabkan oleh cuaca, climate. Jadi kalau di Malaysia ni kita ada dua cuaca je lah, dua musim je lah kan. Musim panas, musim hujan. Kalau di luar negara kita ada yang 4 musim tu ada salji. Saya tak tahulah kalau ada kampung di kalangan kita ni ada yang turun salji macam pelik jugalah kan. Jadi daripada panas dan hujan ni lah tanah dapat menyimpan air. Jadi kita dapat bayangan apabila, sebab tu kalau awak perasan kejadian tanah runtuh apa semua, dia biasa berlaku pada musim hujan. Pada waktu air dia masuk ke dalam partikels tanah, sehinggalah weight of soil, berat tanah itu sendiri, dia tak dapat menampung berat dia sendiri dan kemudian dia collapse, dia fail. Jadi itu antara sebab lah. Jadi dia bukan pasal hujan je, panas pun dia juga. Pasal kalau musim panas, air yang dalam tanah dia akan evaporate. Jadi dia akan evaporation, saya lupa. Dia terbebas lah dia punya air. Jadi membuatkan air dalam tanah berkurang dan dia akan ada kesan juga dari segi geotekniknya. Tapi ini dari segi cuaca. Yang kedua adalah disebabkan oleh tanah itu sendiri. Ini adalah lebih geoteknik lah. Dia akan disebabkan oleh geoteknik itu sendiri, tanah itu sendiri, iaitu sejauh mana tanah tersebut boleh menyimpan air. Jadi berbeza jenis tanah, berbeza kadar ataupun keupayaan dia untuk menyimpan air. Sebagai contoh, kalau kita ada sand soil dengan clay soil. Ini yang basic soil sand and clay soils. Yang akan banyak menyimpan air adalah clay kan. Compared to sand, iaitu sand ni dia punya K ataupun permeability dia pun sangat tinggi, sangat besar. Jadi air pun lalu je. Kalau clay ni disimpan air tu. Jadi tengok pada kawasan, jadi air ni disebabkan oleh climate dan juga keupayaan tanah menyimpan air. Jadi sebelum kita pergi kepada soils to hold water ni, kita kena fahamlah sedikit konsep capillary. Capillarity. Jadi capillary ni saya rasa macam pernah, saya tak pastilah, tapi kalau tak silap saya masa zaman-zaman SPM saya dulu, tahun 90-an lah, tapi saya tak tahulah kalau ada banyaklah berubah kot dekat ni. Capillary ni memang ada belajar dalam fizik kalau tak silap saya. So capillary ada dua jenis force yang terlibat, iaitu cohesion dan adhesion. Jadi cohesion tu adalah disebabkan oleh water molecules yang attract one another. Jadi senang cerita, molecules water yang dia tertarik antara satu sama lain, sehinggalah dia bercantum dan membentuk seperti water droplets ataupun titisan air. Jadi titisan air itu sebenarnya berlaku disebabkan oleh cohesion force. Cohesion force yang berlaku di antara molecules of water. Jadi adhesion force pula ialah attraction between the water and the solid surface. Jadi maksudnya adhesion force ni macam outer force lah, yang luar. Dia antara particles, lepas tu dia ada katakan dinding apa-apalah yang kita letak kat dalam bekas ke apa ke. So sejauh mana air tu dia attract kepada dinding bekas tersebut. Jadi sebagai contoh, drop of water can stick to a glass surface as a result of adhesion. Jadi kan ada certain yang dia melekat, dia boleh melekat dekat glass surface, ada yang dia terus lalu. So maksudnya itulah beza adhesion force antara particles tersebut.
disebabkan oleh cohesion force juga, water surface berlaku. Water surface. Jadi apa yang dikatakan water surface ialah tadi kan cohesion force adalah tarikan antara particles. Jadi selain daripada yang water drop tadi, dia boleh dekat macam contoh taufik ke apa ke, disebabkan cohesion force tadi, dia seolah-olah jadi slab, jadi seolah-olah jadi macam flat punya slab lah, yang boleh dijalan. Tapi kita tak boleh lah. Sebagai contoh macam kalau kita pernah tengok haiwan, serangga, sebab tu dia boleh berjalan atas air. Itu disebabkan oleh cohesion force. Kemudian capillary action. Apa yang dikatakan capillary actions ialah combination of cohesion and additions together with the surface tension lah. Jadi dia akan berlaku pada keadaan upward movement dekat atas, jadi bermaksud dia against the gravity. Jadi dia berlaku apabila adhesive forces stronger than cohesive force. Jadi adhesive force lebih tinggi daripada cohesive force. Jadi adhesive tadi ialah tarikan dengan dinding. Cohesive ialah tarikan di antara molekul. Jadi bila adhesive tu lebih tinggi, maka capillary action akan berlaku. Capillary akan berlaku. Jadi apabila capillarity ni berlaku, concave meniscus akan terhasil. Jadi concave tu adalah bentuk U. Ni ada kita adalah concave meniscus yang contact with the vertical surface. Jadi dia melekat pada dinding ni. Ini adalah kita panggil sebagai capillary rise. Jadi dia semakin, kalau kita tengok pada gambar ni, semakin kecil diameter tube ni, semakin tinggi capillary rise yang berlaku. Jadi pasal surface area dia lebih tinggi, jadi dia lebih mudah. Jadi semakin rendah tube, semakin besar diameter, semakin rendah capillary rise. Jadi selain daripada size tube, ada faktor-faktor lain jugalah yang akan memberi impact kepada capillary rise. Sebagai contohnya liquid. Kalau kita pakai air lain, kalau kita pakai minyak contoh, apa yang jadi? Tahap capillary rise dia berbeza lah kan. Ni contoh, tapi ni pasal kita nak basic fundamental, kita ambil sebagai air lah. Disebabkan heat pun boleh juga. So kalau air tu panas, dia naik cepat ke dia turun cepat? Itu jadikanlah soalan untuk awak fikirkan. Okey, capillary motion juga berlaku di dalam tanah. Jadi macam mana dia berlaku di dalam tanah? Dia move upwards through a tube, through the soil pore. Jadi soil pore dalam geoteknik adalah Vogt ratio lah kan. Vogt ratio, porosity kan. Jadi hopefully awak kena ingat balik lah. What is N, what is E, what is K. Jadi dia semua dia berkait rapat. Permeability, K, N, porosity, E, Vogt ratio. Ini semua berkait rapat dengan soil pore. Jadi the space between the soil particles tu lah yang akan menyebabkan capillarity berlaku di dalam tanah. Jadi dia akan, sebab tu ada certain problems tanah, kita ingatkan dia punya ground water level sekian, tapi sebenarnya dia berlaku juga capillarity disebabkan jenis tanah yang boleh dia punya soil pore yang tinggi sehingga dia boleh berlaku capillarity. Jadi the height to which the water rises dependent upon the pore size. Jadi macam saya cakap tadi lah, sama konsep dia. Yang tube tadi, semakin kecil tube semakin tinggilah dia punya capillary rise. Jadi ini macam tadi jugalah, finely textured soils, contohnya adalah clear tadi. Dia mempunyai smaller pore dan dia akan
grade dia punya untuk hold the water akan lebih tinggi lah. Jadi kalau finely texture salts ataupun clay, kita panggil dia yang dalaman ni, yang kat dalam ni pun dia boleh simpan air, yang interparticles ni. Jadi ini kita panggil dia sebagai micropore. Tapi kalau untuk katakan yang coarse grain, dia melalui antara celah-celah ni lah. Kita panggil dia macropore. Jadi capillarity ni boleh berlaku sama ada melalui micro dan macropore. Yang penting dia adalah bergerak melawan gravity. Dia juga tak semestinya vertical dalam pasal partikel bila dia tersusun dalam tanah, dia tak semestinya, kata orang, dia tak semestinya sama je kan. So dia akan lalu macam ni, dia masuk sini, dia menaik atas. So dia boleh berlaku horizontal dan juga vertical ataupun upward. Tapi dia ke atas lah, dia akan lalu. Okey, itu sedikit berkenaan dengan capillarity. Jadi capillarity ni selain daripada disebabkan oleh soil pore tadi, kadang-kala dia juga disebabkan oleh akar pokok ataupun tumbuhan yang memerlukan air. Kadang-kadang dia absorb water melalui akar. So capillary juga dilihat boleh berlaku. Tapi sebab itulah sebagai engineer kita kena tengok satu-satu tempat tu kalau kita nak study apa sebab ataupun kebarangkalian air yang diterima dalam tanah tu. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok lah. Jadi masalah lain dalam tanah ialah shrinkage and swelling. Soil undergo a volume change when the water content is changed and decrease in water content which cause a shrinkage, and while the increase of water content cause swelling. Simple. Jadi due to the volume change, sama ada decrease in water or increase in water, dia akan menyebabkan shrinkage dan swelling. Kalau kita tengok pada gambar yang bawah belah kanan ni, ini adalah contoh tanah yang kita panggil sebagai expensive clay ataupun dia mudah shrink dan mudah juga swell. Jadi dia merekah-rekah. Saya rasa ramai yang pernah nampak lah tanah jenis macam ni kan. Jadi macam mana shrinkage itu berlaku? When the saturated soil is allowed to dry, jadi the meniscus develops in each void at the soil surface. Jadi kalau kita tengok pada gambar dekat sini, gambar ni jadi proses shrinkage adalah from A to F. Time by time dia akan berlaku terhasil meniscus, iaitu tarikan di antara solid particles in the soil. Kemudian tension akan berlaku dan akhir sekali meniscus yang berlaku dia akan pergi yang paling minimum dia boleh. Itu tengok jenis tanah lah. Jadi dia akan merapatkan diri. Itu shrink. Jadi biasanya kalau test dekat lab, saya rasa untuk geotechnical lab test awak tak ada kot pasal shrinkage limit. Saya rasa macam tak ada. Tapi antara benda yang kita boleh tentukan tahap shrinkage dia ialah kita membuat shrinkage limit test. Kita tengok perubahan dari segi volume dan dia punya volume secara keseluruhan. Jadi kita dapat tahulah dia punya perubahan. Itu shrinkage. Kemudian swelling. Jadi swelling ni ataupun kita panggil dalam geoteknik biasanya kita panggil heave problem. Swelling ataupun when the water is added, jadi mudahnya bila air kita terima katakan air yang banyak, water amount dengan dry amount.
Jadi air banyak. Pada waktu tu soil akan rise ni adalah disebabkan oleh shift. Tadi yang drier months tadi adalah soil shrink. Jadi apa yang berlaku ialah kalau kita tengok kat sini ni adalah contoh rekahan-rekahan yang berlaku pada structure. Ni berlaku pada structure. Kalau awak rajin nanti manalah tahu dah ada physical nanti round UTHM, tak pun tengok rumah sendiri lah. Kalau tengok ada perubahan pada drainage system, perubahan pada dinding, crack sana, crack sini, itu adalah kebarangkalian adalah disebabkan oleh shift dan shrinkage. Dia apabila satu benda tu dia mengalami pengecutan dan pengembangan secara cycle berulang, dia lama-lama beam tu pun boleh rosak. Itu antara kesan pada structure. Sebab tu kita penting untuk kenal jenis-jenis tanah yang seperti ini. Okey, ni adalah contoh satu jenis clay yang kita panggil expensive clay. Jadi expensive clay ni, ni kita tengok dari segi makroskopik. Makroskopik ni maksudnya dalam particles yang besar. Yang bawah tu, yang ni adalah dari makro. Daripada makro ni ada makroskopik. Macam mana proses wetting dan kemudian drying. Bila wetting, air yang memasuki antara partikel semakin tinggi, sehinggalah dia jadi sebenarnya. Kemudian apabila berlaku drying, iaitu air akan terkeluar, dia akan kembali seperti yang ini. Dia akan berlaku. Jadi ini adalah contoh macam mana microstructure. Kalau kita gunakan, kalau geoteknik biasanya kita gunakan, kita panggil SEM. SEM, scanning electroscopy, mikroskop untuk kita tengok micro level punya behavior dalam clays tu. Jadi clay minerals ni saya rasa ada sedikit yang awak dah belajar dari geologi. Kalau dah belajar geologi, kalau tak silap saya geologi dia ada cerita sikit berkenaan dengan clay mineral, kaolinite, bentonite, morlanite. Jadi minerals ni akan memberi kesan yang banyak pada sejauh mana tanah itu boleh menyimpan air. Okey, ni adalah macam rumusan capillarity, shrinkage dan swelling. Kat sini saya letakkan juga the typical assessment method. Capillary tu biasalah kita nak tengok, bagaimana dia naik based on dia punya angle dan dengan surface tension. Shrinkage yang tadi kita nyatakan juga linear shrinkage dengan shrinkage limit. Kemudian expansion ni adalah absorption of water due to release of stress or by unloading. Kalau tak silap nanti dalam lab geotech awak ada buat consolidation test. Daripada consolidation test tu kita akan load, kita unload. So from unload tu kita akan dapat, kita panggil swelling index. So kita dapat tahu sifat swell dia, sifat swelling dia ataupun expansion dia. Jadi kesan dia yang seperti kita nyatakanlah tadi, kesan pada structure dan sebagainya. Okey, sekarang kita pergi kepada, saya rasa kita dah tamat untuk yang 1.1, pengenalan kepada capillarity, kepada salt shrinkage dan salt swelling. Sekarang kita pergi kepada 1.2 iaitu heat dan flow. Heat and flow for 1 and 2D. 2D punya flow. Jadi bila sebut pasal flow of water, dia tak boleh lari daripada Darcy law. Jadi Darcy law saya tak pasti, tapi hidrologi rasanya awak dah belajar ataupun akan belajarlah. Darcy law ni daripada hidrologi punya konsep, iaitu berkaitan dengan flow velocity yang dianggap proportional dengan hydraulic gradient I. Jadi for one dimensional flow, the velocity at all points has the same direction, and for incompressible fluid the same magnitude. Sebagai contoh yang paling mudah ialah
dalam penentuan permeability measurement, permeability of soil. Jadi kalau kita tengok ni permeability of soil. Dalam geoteknik 1 sebenarnya awak dah pun study berkenaan dengan one dimensional flow, iaitu penentuan permeability. Jadi penentuan permeability hopefully awak masih ingat lagi lah, constant head test dan juga falling head test. Jadi constant head dan falling head. Jadi ni tengah senyap je. Ingat lagi tak constant head tu untuk apa? Apa beza utama constant head dan falling head? Ada siapa-siapa yang boleh bagi feedback? Apa beza utama constant head dengan falling head? Ini daripada geoteknik 1. Ada? Oh, senyap je. Ada siapa nak cuba? Salah tak apa. Ke tak ingat langsung? Saya ingat yang kasar dengan halus je doktor. Yang mana kasar? Constant yang kasar, halus yang falling tak silap. Okay, thank you Daniel. So, itu yang paling utama lah. Yang paling utama. Jadi at least dalam kepala awak adalah satu bayangan. Benda tu pun cukup dah awak nak tahu. Jadi kalau awak ambil sampel clay, awak tahu dah nak pakai apa untuk tentukan permeability. Takkan nak guna constant head dekat clay. Jadi constant head awak untuk kalau saya dulu, saya nak ingat masa dululah coarse grain. Coarse grain ni tanah kasar, coarse. Jadi T sama dengan C, constant. Coarse sama dengan constant. Jadi constant head untuk coarse grain, falling head yang sebaliknya lah. Jadi ingat salah satu je pun okey dah. Ingat C equal to C. Coarse for constant head. Jadi kita boleh lah. Jadi daripada situlah kita dapat in detail lah how to calculate the permeability untuk one dimensional. Saya dah tak pergi go through lah. Itu nanti awak try tengok balik. Untuk geoteknik 2 kita akan fokus kepada 2D flow. Jadi 2D flow adalah contoh yang paling mudah ialah seepage analysis. Jadi kalau kita tengok ni contoh adalah seepage analysis. Ini yang kita akan fokuskan. Kita akan fokuskan untuk this chapter. Jadi antara kegunaan seepage analysis kebanyakan ialah contoh kalau kita nak buat river bank, kita nak buat sheet pile, kita nak buat dam ataupun empangan. Kita nak buat retaining wall, banyak benda yang akan berkaitan dengan seepage analysis of soil. Jadi sebagai engineer geoteknik one day, manalah tahu kan, so perkara ni adalah sangat penting lah untuk kita faham, untuk pastikan struktur yang kita design tu dalam keadaan yang selamat. Okey, untuk 1D ni lebih kurang macam ulang kaji lah. Darcy's law adalah menyatakan the velocity ataupun V adalah sama dengan permeability ataupun coefficient of permeability K, ataupun kita pakai hydraulic permeability, dan I hydraulic gradient iaitu head loss over flow length. Jadi untuk mengira flow rate Q dalam cubic meter per second sama dengan VA. Bila kita masukkan V ni dalam ni, kita dapat KIA, dan dinyatakan kat sini hydraulic gradient sama dengan delta H over L, head loss over L. Kita dapat Q sama dengan ni. And untuk capital Q adalah the amount of flow for period of T. Kalau dia ada bagi time, contoh dalam setahun berapa flow dia, dalam sebulan berapa flow dia. Kita nak dapat tahu berapa flow dalam certain time lah. So kita guna this formula. Okay. Dalam 1D, yang ni penting Bernoulli principle. Bernoulli principle ni dia akan banyak guna dalam kita punya 2D nanti.
Jadi dalam 2D kita akan guna Laplace equation. Tapi untuk guna Laplace equation kita kena faham Bernoulli principle. Okay. Jadi Bernoulli principle ni pun adalah daripada hydrology iaitu total head H. Ada certain buku dia tulis HT. HT itu adalah total head bersamaan dengan Hz iaitu elevation head ataupun potential head. Kemudian campur dengan HP pressure head ni dan campur dengan V square over 2G. Bernoulli principle dia punya assumptions adalah air adalah steady, inviscid ataupun no change in viscosity, incompressible ataupun no change in volume dan irrotational iaitu the fluid particles do not spin. Dia bukan dalam bentuk turbulence. Kalau you belajar hydrology dia ada yang turbulence flow lah apa dan sebagainya. So dia dalam keadaan steady. Jadi dalam Bernoulli principle ni biasanya Hz ni adalah penentu kepada perubahan total head. Kenapa? Pasal dia based on datum yang kita pilih. Ingat datum ni adalah kita pilih. Okay, nanti saya tunjukkan contoh gambar di tepi tu. The velocity of flow through salts is generally small. The velocity yang V ni. Jadi apa yang kita buat, jadi biasanya neglect, kita abaikan. Jadi apa yang berlaku ialah H sama dengan total head sama dengan elevation head campur dengan pressure head. Dan pressure head ini adalah sama dengan pore water pressure over unit weight of water. Kerana apa? Kerana pore water pressure sama dengan pressure head kali dengan unit weight of water. Ini dah masuk geoteknik lah. Jadi apa yang kita dapat, total head sama dengan elevation head campur dengan pore water pressure over unit weight of water. Jadi unit weight of water ialah 9.81. Jadi biasanya sebagai seorang engineer, benda yang paling kritikal kita nak tahu ialah pore water pressure. Tekanan oleh air terhadap struktur kita. Ni lah U ni. U ni yang biasa kita nak tahu. Jadi daripada formula ni lah kita akan dapat keluarkan U nanti. Iaitu pore water pressure. Jadi kita tengok contoh gambar ni. Gambar ni. Katakan meja ni adalah datum. Datum itu adalah kita punya reference lah. Bila keadaan macam ni, total head sama dengan HT sama dengan HP. Iaitu Hz kosong. Dia betul-betul berada dekat atas datum. Jadi Hz kosong. Jadi pada keadaan ni, total head sama dengan pressure head. Once kita naikkan, ni apa nama? Kita panggil apa? Tube je lah panggil. Kita naikkan tube pada certain ketinggian, itulah yang kita panggil dia sebagai elevation head. Pada keadaan ni, dari Hz ni datum kan. Jadi Hz ada nilai, HP ada nilai. Dalam keadaan ni barulah HT sama dengan HP campur dan Hz. Okay, Hz tu adalah yang ini. Ini pula dalam keadaan tube A, tube B ni bermaksud kita nak tengok dia punya head loss. Head loss. Jadi apa yang berlaku kat sini ialah pressure head pada A tolak pressure head pada B. Jadi kalau kita tengok ni adalah pressure head pada A, pressure head pada B. Jadi yang dekat ni adalah delta H. Delta H ni yang kita kira. Ini adalah sebagai bayangan untuk katakan kita tanam sheet pile. Ni sheet pile. Ni ada air. Ni ada air. Ini adalah dia dekat A. Ini adalah dekat B. Jadi delta H adalah A tolak B yang ni. Ni. Itulah bayangan dia. Jadi adalah agak penting untuk kita faham berkenaan dengan datum dan penentuan elevation head. Okey.
Jadi kita pergi kepada seepage analysis. Untuk pengenalan, kita sedia maklumlah kebanyakan kejadian ataupun masalah failure yang berlaku pada geoteknik structure adalah disebabkan oleh seepage analysis ataupun disebabkan air itu sendirilah. Kita kehilangan banyaklah nyawa, infrastruktur dan pelbagai lagi lah, ekonomi dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh gambaran sheet pile failure, dam failure, bank river failure. Ini semua adalah antara sebab yang berlaku disebabkan oleh seepage analysis. Jadi dalam ni kita akan belajar sedikitlah principle of 2D. Jadi cuma kita tak adalah pergi in detail. Jadi tujuan dia ialah untuk kita memahami dan memahami flow tu sendiri dan hingga kita boleh design kepada structure yang lebih stable. Dan selain itu kita akan memahami jenis-jenis force ataupun stress yang berlaku pada kita punya structure. Jadi objektif dia habis chapter ni, hopefully all the students bolehlah calculate seepage stresses, the water pressure distribution, uplift forces, hydraulic gradients, the critical hydraulic gradients, dia beza critical dengan hydraulic gradients tu beza. Jadi flow under the within the earth structure. Jadi ini kita punya objektif lah. Once you dapat kira ni dan you dapat faham lah maksudnya sejauh mana seepage ni akan membawa kepada kegagalan sebuah structure. Dan akhirnya kita dapat menentukan dia punya stability based on kita punya 2D. Okey, untuk seepage analysis macam saya katakan tadi, kita akan bekerja dengan Laplace equation, iaitu sekianlah yang ditunjukkan ni lah, Laplace equation. Ni yang general equation. Dalam ni Kx dan Kz adalah permeability untuk x direction and z direction. Jadi x direction tu vertical and horizontal lah, vertical, horizontal. Okey, contoh. So x dan z. And the Laplace equations assume that the Darcy law is valid. The solid is homogeneous. Jadi ini biasalah dalam geoteknik kita anggap semuanya homogeneous, even though in reality takkan ada sama. Soal dalam soal dia akan sifat dia akan berlainan. Cuma dia tak adalah sebelah tu jauh lain dia. Jadi dia assume sebagai homogeneous and saturated. Saturated ni kalau dalam geoteknik satu apa maksud dia? S equal to 1. S equal to 1. The soil and water incompressible, maksudnya no change in volume. Okay. Biasanya kita assume soil adalah isotropic materials. Kita assume soils adalah isotropic, yang mana vertical and horizontal permeability adalah sama. Jadi kita modify Laplace equation jadi sekian. Dan untuk memahami Laplace equation, in reality kita kena faham the boundary condition. Jadi boundary condition ni dalam geotechnical problems adalah complicated dan sangat kompleks. Jadi apa yang dibuat oleh orang-orang terdahulu ialah menggunakan dua kaedah yang biasa, iaitu asas yang paling utama ialah graphic method. Graphic method. Dan bila graphic method ni di-upgrade, dia jadi dalam bentuk numerical method. Okay. Jadi yang kita akan fokus hari ni ialah yang asas ataupun yang basic, yang fundamental, iaitu graphic method. Pasal apa kita fokus graphic method? Numerical method ni, in reality nanti bila you bekerja dekat luar, tak pakai pun graphic method. Yang awak pakai numerical method. Tapi kenapa di universiti kita kena belajar graphic method? Jadi pasal numerical method ni, dia software. Bila cerita software, tak perlu ada degree pun kan. Maksudnya kita key in, poop dia keluar. Tapi macam mana dia keluar, dia tak tahu. Tapi sebagai seorang engineer, dia dapat bayangan yang keluar tu okey ke tak. Jadi itulah engineer. Engineer ni bila keluar outcome,
no one day you pakai. Okay, contoh numerical method yang tengah popular sekarang adalah apa? Fluxys, GeoStudio, Geo5 dan sebagainya. Tak kisahlah awak pakai apa pun. Tapi numerical method ni memang banyak membantulah. Memang kita dapat, tapi at least sebagai seorang engineer kita dapat justify setiap data yang kita masukkan dan data yang keluar itu adalah reliable. Yang kata orang boleh dipercayai lah. Kalau kita main masuk keluar lah tu terus ambil, bahayalah. Dan banyak berlaku sebenarnya sekarang ni bila kadang-kadang saya tengok report consultant dan kontraktor dan sebagainya, bila saya tengok outcome dia tak logik. Kita bila jadi engineer tu, bila kita tahu tahap logical dia tu, dia punya limitation. So that's why kita kena faham dari segi graphic method so that kita dapat understand how numerical works. So dalam ni kita akan study berkenaan dengan flownet, teknik sketching yang memenuhi lah Laplace equation punya prinsip. Sekarang pukul 11.13. Okay. Seepage analysis ini adalah kriteria ataupun perkara yang ada dalam flownet sketching. Saya tak adalah pergi detail one by one, tapi apa yang penting kat sini ialah yang the blue color ni kita panggil dia sebagai flow line. Yang black line ni kita panggil dia sebagai equipotential line. Jadi ni benda yang kena ada dalam flownet sketching. Antara dua line biru ni ataupun di antara dua flow line kita panggil dia sebagai flow channel. Dan perbezaan antara titik dua equipotential line atau intersection of the flow line and equipotential line, kita dapat point ni. The change of the point ni kita panggil dia sebagai head loss. Dan kalau kita tengok head loss dia berubah, pasal kat sini pun nanti dia akan jadi 1 delta H, 2 delta H. So dia macam ni. Okay. Jadi apa yang kita nak fahamkan kat sini, flow channel ni adalah streamlines of the flow. Kemudian rate of flow in the flow channel, jadi Q dia pada flow channel is constant. Itu benda yang kita kena faham lah. Kemudian dan mempunyai head yang sama. Okay. Ini adalah benda-benda yang kita perlu ada dalam flownet sketching. Constraint for sketching flownet. Jadi dalam develop the flownet ada 7 kriteria yang kita kena fulfill. Ini kriteria yang penting lah, yang penting untuk kita fulfill so that kita punya flownet tu valid. Valid. Jadi yang pertama ialah flow conditions at entrance and exit. Dia kena ada entrance, dia ada exit. Kalau dalam saya bagi contoh dekat sini flownet under a dam. Jadi kita ada dam kat sini, kita ada sheet pile juga kat sini. Jadi ini dia punya upstream, ni downstream. Jadi air mengalir. So air mengalir macam tu. Apa yang dikatakan entrance and exit? Air entrance, ada tempat entrance, ada tempat exit. Kalau kat sini ada slab, tak boleh entrance kan? Tak sah lah. So maksudnya kena ada entrance, ada exit. Because flow line must intersect equipotential lines at right angles. Jadi kalau kita tengok yang ni adalah equipotential line, yang garis putus-putus adalah equipotential line ni, okey. Yang garis gelap ni, bold ni adalah flow line. Jadi intersection ataupun intersect antara equipotential line dengan flow line dia kena 90 degree. Ni 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. Dia tak adalah dapat betul-betul 90 kan pasal ada curve kan. Tapi dia menghampiri 90 lah. Kalau memang apa tak dapat 80 pun tak dapat, tu salah lah tu dia akan seakan-akan 90. Itu adalah syarat yang kedua.
Syarat yang ketiga ialah area between flow lines and equatorial must be curvilinear square. Jadi kalau awak tengok dia boleh buat bulatan yang cantik kat dalam flow channel tu. Kita dapat buat satu bulatan cantik, itu adalah syarat yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, the quantity of flow through each flow channel is constant. Ini syarat umum. The head loss between each consecutive equation line is constant. Syarat umum. A flow line cannot intersect another flow line. Jadi flow line ni dia tak boleh dia tak boleh intersect tiba-tiba awak lalu sini dah keluar sini. Dia intersect kat sini. Itu tak boleh. Dan samalah sebaliknya, equipotential line pun dia tak boleh masuk line orang lain. Itu syarat, 7 syarat dalam melukis flow net. Okey, ni adalah contoh yang tadilah flow net sketching di bawah dam. Kemudian ini adalah contoh untuk retaining wall, flow line dan equipotential line. Ini adalah contoh flow net sketching untuk sheet pile, untuk sheet pile. Jadi kalau kat sinilah tadi upstream, downstream, mesti ada entrance, ada exit, ada flow line. Lepas tu kena 90 degree. Syarat ketiga, syarat keempat, boleh buat bulatan yang cantik kat dalam ni. Syarat kelima dan keenam, head dan flow adalah constant, dan syarat akhir ialah dia tak boleh bersilang antara satu sama lain. Okey, ini yang cantik lah maksudnya. Okey, saya rasa kita terus je boleh pasal saya rasa kita habiskan awal je hari ni. Mungkin dalam lagi 20 minit ke mungkin. Boleh kita teruskan? Boleh doktor. Boleh Doktor. Alright. So hopefully kita dapat habis awal lah. Kita habiskan awal. Okay. Ini adalah contoh macam mana kita at first place kita nak start kita punya work. Let's say lah awak dapat satu projek yang untuk retain air yang setinggi 8 meter. So awak guna sheet pile. Pada keadaan ni awak penetrate sebanyak 10 meter sheet pile dan menahan 8 meter upstream dengan probability coefficient of the source adalah 10 power of negative 4 cm per second dengan volt ratio 0.8. Okey. Jadi ini untuk tingkat awal lah kita lukis ni. Kemudian once kita dah lukis kita tentukan yang pertama ialah boundary, equipotential and flow boundaries dan juga flow boundaries. Apa yang dikatakan equipotential boundaries adalah entrance and exit tadi. Jadi A, B, C, D adalah tempat yang kita boleh masuk dan keluar. Kita panggil equipotential boundaries. Kemudian flow boundaries adalah tempat laluan air tu. Jadi BGC dekat sheet pile dia tak boleh lalu air kan, dia tak boleh tembus ni. Jadi yang boleh ialah BGC dan yang ni pun dia boleh lalu air kan, yang bawah-bawah ni. Jadi EF, BGC dan EF adalah flow line. Jadi masa itulah kita baru boleh draw. Okay, let's say lah kita try at first trial kita draw jadi macam ni. Kita draw, okay, syarat pertama ada enter, ada exit. Betul. Okay, pertama cukup. Yang kedua, right angles intersect between flow line and equipotential line. Okay, betul kat sini, betul kat sini, betul, tapi ada yang tak betul. Ada yang tak cukup. Lepas tu yang ketiga, bulat. Ni mungkin boleh buat bulat cantik. Yang kat sini macam mana nak buat bulat cantik ni? Ni jadi bulat bujur lah. Kan? Jadi apa yang kita dapat tengok kat sini, dia tak memenuhi kriteria dalam melukis flow net tadi. Jadi apa yang kita kena buat macam ni kan. Ni maksudnya dia tak dapat lah bulat yang cantik. Jadi apa yang kita buat ialah kita kena modify balik sehinggalah dia dapat yang cantik macam ni.
Jadi biasanya lah makin banyak you punya flow channel, your flow line and equipotation line, biasanya makin senang nak dapat yang cantik. Tapi benda ni cantik dan lebih tepat lah, lebih accurate kalau kita pakai yang banyak. Jadi kat sini kita dapat tengok lah dia fulfill all the 7 rules in sketching Flownet. Okay, sekarang bila kita dah sketch Flownet, dah fulfill 7 syarat tu, sekarang kita nak tentukan flow channel dengan equipotation line, iaitu kita panggil sebagai NF adalah flow channel, equipotation line adalah kita namakan sini sebagai ND. ND. Jadi macam mana kita nak tahu flow channel? Kita tengok je lah flow channel tu. Flow channel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Jadi kita ada NF sebanyak 8, kemudian ND kita ada 18. Jadi ingat satu bukan start daripada yang enter ni, satu start daripada line yang pertama ni. Jangan salah kira lah pula 1, 2, 3, 4, 5 sampai awak jumpa yang dekat exit ni adalah line yang ke-18. Jadi itulah ND sama dengan 18. Okay. Itu macam mana kita nak determine the flow channel and the equipotation line, dia punya jumlah lah. Okay. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak kira head loss, yang dikatakan head loss. Jadi first kali kita kena tahu head loss from the upstream to the downstream. Delta H sama dengan 8. Kenapa delta H sama dengan 8? Pasal dekat sini 8 meter, dekat sini 0 meter. Jadi delta H sama dengan H upstream tolak H downstream, so 8 tolak 0, kita dapat 8 meter. So dalam kes ni kita punya delta H ada 8 meter. Dan untuk kita tahu head loss for each equipotential drop, tadi kan dia constant kan, yang tadi syarat general tadi, head loss over each equipotential drop adalah ini, delta H kecil sama dengan delta H besar over dengan ND. Jadi ND kita ialah 18, yang ni 8, jadi kita dapat 8/18. Awak kena ingat since delta H ni constant, dia akan digunakan untuk all the calculation yang bawah-bawah. Katakanlah ada soalan test ataupun final A, B, C, D. Dekat A dia cakap cari head loss. Dekat B awak akan cari pour water pressure dan sebagainya, uplift pressure dan sebagainya. Semua akan guna delta H yang awak kira ni. Head loss yang awak kira pasal dia constant. Once awak salah yang dekat A, maksudnya contohlah constant head awak salah, all the calculation yang bawah-bawah salah. So make sure awak punya head loss betul. Pastikan betul. Tak betul, parahlah jadinya nanti. Okey, jadi saya kat sini saya katakan saya nak bagi satu contoh. Satu contoh. Macam mana? Boleh clear tak? Okey. Katakan saya ada satu sheet file kat sini. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, saya nak test sikit lah. Nak test sikit. Dari yang saya lukis ni,
macam mana, berapa delta H? Bagi feedback sikit. Kita dah nak habis dah ni. 4 meter. Okay, good. So apa yang dikatakan 4 ialah tadi head at upstream tolak dengan head downstream. Dalam kes ni kita ada upstream adalah 5 meter. So downstream kita ada 1 meter. So delta H 4 meter. Okay, sekarang kira NF dan ND. NF ada berapa? Yang this case. 8. 7. 8. NF. Ni yang saya lukis tau. Bukan yang ni. Ni bukan dah. Ni dah habis. Ni yang saya lukis ni. Berapa NF? 4. Ada? Ada berapa? 4. Setuju lah? 4. Okey, 4. Jadi bermaksud 1, 2, 3, 4. So NF ada 4. ND ada berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, good. Okey. Saya happy lah pasal dah faham ni. So, berapa dia punya head loss untuk equipotential, each equipotential drop? Last question. 4/8. 4/8. 4/8. 4/8 tu berapa? 0.5 lah kan? 1/2 0.5 kan? So delta H sama dengan 0.5. Ini jangan salah. Ini penting. Jadi delta H ni saya tunjuklah bagi yang tak perasan kan. Delta H, delta H ataupun head loss sama dengan change of the upstream and downstream punya head over dengan ND. Jadi kita dapat kat sini adalah 4 meter, dekat sini adalah 8. So sama dengan 0.5. Okay. So far semua boleh dapat Boleh Doktor. Alright. Okay, saya rasa untuk hari ni kita habislah. Oh, awal betul 11.30. 11.30 dah habis. 1 jam setengah je hari ni. Ada apa-apa soalan so far? Ada tak? Tak ada Doktor. Tak ada? Okay, kalau tak ada macam ni. Untuk grup tu, memandangkan ahli dah bertambah. Jadi mungkin saya akan saya punya bateri nak habis. Saya akan check balik jumlah student sebenar daripada section 1 dan 9, dan mungkin saya akan buat voting balik lah. Voting kita terpaksa lah buat voting balik. Awak kekalkan je lah grup lama tu, tak apa. Cuma yang baru masuk ni mungkin dia kena sort lah dia punya grup. Itu untuk grup. Nanti saya akan, mungkin saya masukkan hari Khamis kot, pasal minggu ni kalau tak silap saya masih boleh lagi untuk tukar-tukar. Jadi hari Khamis lah harapnya saya dapat bagi semula. Jadi mungkin siapa Mustaqim dengan Firdaus boleh bantu saya lah nanti. Macam mana nanti saya akan berhubung dengan Firdaus dengan Mustaqim, insyaAllah. Okay, lain tak ada Attendance sudah. Ya? Attendance, nanti awak contact saya. Awak tadi tak dapat masuk awal nanti awak contact saya. Beritahu nama, okey? Okey, ada lain? Okey, kalau tak ada, kita dismiss for this class lah. Kita jumpa lagi insyaAllah next 2 weeks kot. Pasal next week mungkin kita akan melalui asynchronous. So jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.